warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-musta'an fi jami'i umurina, al-musta'in fi jami'i syu'unina. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-khair, yuhibbul khair wa yuhibbu man fa'ala fi'la al-khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebiasa semua kita melakukan majlis ini setelah ada Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada beliau, kepada kita, kepada ahli keluarga kita, ibu ayah kita, jiran tetangga kita, seluruh orang-orang yang kita kenal, musuh-musuh kita, semua diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تزاور وحثنا على تآخر بين الإخوان وجعل المسلمين كالبنيان يشد بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم sudah menggalakkan umatnya untuk bersaudara antara satu sama lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, umpama seorang muslim adalah seumpama satu bangunan yang mana semuanya terikat antara satu sama lain. Apa yang berlaku apabila satu-satu kaum, apabila mereka semuanya bersatu hati, maka akan jadi satu kekuatan. Walaupun ada di situ satu baik, tetapi kesemuanya jahat, maka jahat akan akan mengalahkan yang baik. Akan tapi kalau satu rombongan yang baik, pasti akan mengalahkan yang jahat. Ini disebutkan oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh di dalam Al-Quran, mengisahkan tentang seorang ayah
mempunyai 3 orang anak. Seorang ayah ini seorang dermawan. Bahkan setiap kali waktu tuan, pasti orang-orang kampung semuanya akan berkerumun di rumah, di hadapan tamannya ataupun kawasan kebunnya, semata-mata kerana nak mendapatkan zakat daripada tuan yang punya tanah. Akhirnya setelah ayahnya meninggal dunia, adalah 3 orang anak. Mereka apabila suatu ketika pada tahun selepas ayahnya meninggal, mereka pergi ke kebun. Mereka tengok kebun mereka ini luar biasa, lebih daripada kebiasaan. Kalau kebiasaan 1000 tan, yang ini 3000 tan, lebih 2 kali lipat. Ketika itu syaitan yumathil, syaitan datang mencantikkan keadaan, memberikan seri di dalam keadaan. Akhirnya si abang kata, kau tengok tuan-tuan, abang kata, apa kata tahun ini kita haramkan buah-buah ini daripada orang kampung. Kata yang adik nombor 3, bagus juga. Kata abang tengah-tengah tadi, dia kata, takutlah kamu dengan Allah. Tengok tuan-tuan, 2 lawan 1. Abang dengan nombor 1 dengan nombor 3 sokong untuk tidak berikan makan buah-buah kepada orang kampung. Abang nombor 2 mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Dalam masa yang sama, seorang yang mukmin apabila dia berjalan di atas muka bumi, ada ajakan, ada permintaan, ada gini, kesemua yang mendatang kepada dirinya itu, sama ada dia mampu menahan ataupun dia terjebak antara dua. Jadi kata Jalla Jalaluhu wa Ta'ala, Allah mampu mengkisahkan kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nun, Qalam. Allah Ta'ala kata, sanasimuhu 'alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Ketika mana kami mendatangkan bala kepada ashabul jannah, orang yang mempunyai taman yang besar ataupun kebun yang besar, wala yastasnun, maka kami pada malam itu kami jadikan semuanya hitam legam. Wala yastasnun, tidak ada satu pun yang tersisa. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. Apabila keesokan harinya mereka mengatakan
mengatakan kepada adik-adiknya, mereka berjalan dalam keadaan takut orang kampung sudah sampai. Mereka sampai di kawasan taman mereka, kebun mereka. Mereka dapati semuanya hitam. Mereka katakan, kami salah tempat kot. Akhirnya mereka dapati bahawa semuanya terbakar. Apa kisah di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengisahkan bahawa al-ghalabah, jahat, apabila ia sudah menjadi majority, maka kebaikan susah untuk menang. Tapi sekiranya mana kebaikan yang majority, maka kebaikan akan menundukkan kejahatan. Ini daripada kisah Al-Quran. Baik, kisah ini juga memberi erti. Si ayah, seorang pemurah, baik kepada orang kampung, beramah, suka pergi ziarah orang kampung, suka pergi rumah orang kampung. Apa kamu tak suka apa Alina, kamu tak suka apa Mina? Si ayah. Jadi ayah ini telah bersifat dengan satu sifat yang diajarkan ketika permulaan perpindahan hijrah Rasul daripada Mekah ke Madinah. Yang pertama diajarkan adalah bersaudara. Baik, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, setiap langit akan ditanya oleh malaikat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tidak pernah tunjukkan kepada kamu satu perkara, apabila kamu lakukannya, kamu akan dapat kasih sayang. Apa dia ya Rasulullah? Sebarkan salam. Sebarkan salam. Salam adalah nama daripada nama Allah, penyebab kepada menarik kecintaan manusia kepada manusia, hanya dengan menggunakan nama daripada nama Allah. Jadi kalau salam itu sebab kepada menarik cinta, maka diajarkan di dalam Isra dan Mi'raj, perjalanan daripada Mekah sampailah kepada Sidratul Muntaha, sampailah kepada Mustawa. Kesemuanya diajar adalah bagaimana kamu itu tidak boleh hidup berseorangan. Kamu itu tidak boleh hidup berseorangan. Artinya hidup kamu itu perlu kepada kawan, perlu kepada jiran, perlu kepada sahabat, perlu kepada orang, perlu kepada orang kampung dan sebagainya. Maka perkara-perkara yang sedemikian disebutkan oleh hadis Nabi SAW, barulah masuk kepada tajuk kita. Jadi semua mukadimah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zur ghibban tazdad hubban." Tadi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan satu kaedah untuk untuk menjalinkan persahabatan, mengeratkan lagi persaudaraan. Yang pertama Nabi kata adalah afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Yang pertama, salam hukum dia menjawab salam wajib, memberi salam sunnah, tetapi memberi salam lebih banyak pahalanya berbanding menjawab salam. Sebab datang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis rawahu Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang itu memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal. Tanda-tanda hari kiamat, memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk mengeratkan lagi persaudaraan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zur hibban tazdad hubban." Apabila seseorang itu memberi salam, perkara yang kedua yang perlu dia lakukan adalah menziarahi saudara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi saudara itu datang dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang man ada maridha, barang siapa yang menziarahi orang yang sakit, Allah Ta'ala apabila dia menziarahi orang sakit, pahala dosa-dosanya diampunkan, dosa-dosa punya orang yang sakit tadi diampunkan, doanya mustajab. Begitu juga dengan orang yang orang yang menziarahi saudaranya untuk menghiburkan saudaranya, maka Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairul a'mali sururun yudkhiluhu fi qalbi akhi. Sebaik-baik amalan adalah kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati saudara kamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala muslim a'ana Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menziarahi kawannya, memberikan pertolongan kepada kawannya, pergi ziarah, nak berikan pertolongan kepada kawannya. Kawan nak pindah rumah contoh, kita pun pergi rumahnya untuk menolong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala muslim a'ana Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dunia dan akhirat. Ini antara gambaran hadis bahawa orang yang menziarahi kawannya kerana sakit, orang yang menziarahi kawannya kerana nak memberikan pertolongan, orang yang menziarahi kawannya kerana sesuatu, orang yang menziarahi kawannya kerana akhafillah, orang yang menziarahi kawannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesemua ini didatangkan di dalam satu hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah, tidak ada di bawah naungan Allah kecuali 7 golongan. Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, orang-orang yang menziarahi saudaranya kerana Allah. Kerana Allah. Baik.
kata Nabi SAW dalam hadis yang kecil, Nabi kata zur ghibban. Kalimah pertama Nabi kata ziarahilah saudara kamu. Jadi saya dah datangkan hadis-hadis berkenaan dengan menziarahi saudara. Kemudian Nabi kata ghibban. Ghibban ini datang dengan arti kerap tetapi sekejap. Kerap sekejap. Maksudnya kerap sekejap. Kawan kita masuk hospital, hari ini kita datang ziarah dia, 5 minit kita balik. Besok kita datang ziarah dia lagi, 5 minit kita balik. Hari ini kawan kita sembahyang subuh, kita datang ziarah dia, alhamdulillah kamu dah sembahyang subuh. Tak ada buat lah. Jadi ziarah tadi kata Nabi SAW kerap tetapi sekejap. Kerana kalau kerap lama akan membosankan. Setuju? Setuju tak betul? Dia ada kadang-kadang ada kawan kita ni yang suka lepak. Nak lepak dia semua, dia letak je. Betul lah. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, zur ghibban. Kamu ziarah kawan kamu sekejap, kerap tetapi masanya sekejap. Jangan lama-lama. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Apa natijahnya? Apa kesimpulan daripada yang nak kamu sampaikan untuk kami menziarahi saudara kami itu kerap tapi sekejap? Kata Nabi SAW, akan datangkan kecintaan antara kamu dan dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apabila kita berkahwin dengan seorang isteri, daripada tidak kenal kepada kenal, menjadikan kita menghabiskan hidup kita bersama dengan isteri kita sebab cinta. Kita cinta dengan Allah, kita datang ke rumah Allah, kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Kita cinta kepada baginda Nabi SAW, kita ikut ajaran baginda Nabi SAW. Jadi cinta perlu dipupuk. Cinta tidak datang hanya sekali. Cinta dia datang daripada pandangan yang pertama, akan masuk ke dalam hati, kemudian akan disebut, akan terfikir, sehingga datangnya cinta. Jadi kata Nabi SAW, apabila kamu menziarahi kawan kamu, dia kata, Masya Allah, si fulan datang. Nak balik dah? Sekejap dia datang nak ziarah kamu, untuk kamu sihat. Okey, nak balik. 2-3 hari lagi datang lagi. Masya Allah, si fulan lagi, Masya Allah. Nak balik dah? Sekejap dia tak nak tanya khabar kamu. Nanti dia akan teringat, Masya Allah, si fulan ni 2-3 hari terus. Akan lama-lama akan rasa sayang, akan rasa seolah-olah kamu ini adik saya ataupun abang saya, seolah-olah keluarga saya dalam perjiran kita antara satu sama lain. Ini sebenarnya yang dipupukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, zur ghibban tazdad hubban, akan menambah lagi
kecintaan kamu kepada sama-sama. Baik, tuan-tuan, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam awal yang dilakukan ketika hijrah adalah persaudaraan. Apabila ada persaudaraan, semuanya mampu dilakukan dengan satu tim yang besar, yang mana tidak mampu dilakukan oleh seorang. Maka tim yang besar itu dipupuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan salat 5 waktu setiap hari di masjid. Kenapa? Untuk memupukkan kasih sayang antara qaryah. Sebab itu diadakan majlis ni. Sebab itu diadakan salat fardu untuk memupuk kasih sayang. Sehingga kan orang yang tidak pergi menunaikan salat fardu di masjid, maka mereka akan datang ke rumah orang tersebut. Kami ingat kamu dah meninggal dunia. Sampai begitu keadaan. Sampai begitu keadaan. Jadi nak tunjukkan apa? Bukan kasih sayang ataupun persaudaraan adalah amat dituntut di dalam Islam. Baik. Hadis yang kedua. Tadi kita berbicara tentang bagaimana nak datangkan kasih sayang antara manusia dengan salam, dengan menziarah. Yang kedua, bagaimana kita nak datangkan hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Dalam hadis yang saya akan baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zur fillah, fa innahu man zara fillah syayya'ahu 70,000 malak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zur fillah." Salam dan ziarah dengan kerap, tapi masa yang pendek, mampu mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Untuk kecintaan tadi kadang-kadang ada kerana nafsu, ada kerana sesuatu, ada kerana dia bos, ada kerana dia pemimpin, ada kerana sesuatu habuan, ada kerana apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan kecintaan tadi, kata Nabi, zur fillah, ziarahilah saudara kamu kerana Allah. Zur fillah, barang siapa manzara fillahi fa innahu manzara fillahi syayya'ahu 70,000 malak. Barang siapa yang menziarahi saudaranya kerana Allah, tidak ada lain, hanya semata-mata kerana Allah, maka kata Nabi SAW, 70,000 para malaikat akan mengiringinya ketika mana dia menziarahi kawan. Jadi
Ini dia perkara-perkara yang sangat-sangat besar, yang mana diletakkan di dalam menziarahi saudara, menziarahi kawan, menziarahi sanak, ataupun menziarahi pakcik, makcik dan sebagainya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cuti sekolah sudah berakhir. Ziarahilah orang-orang yang telah lama kita tidak ziarah. Ziarahlah kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan ibu kita, pakcik makcik ibu, pakcik makcik ayah. Ziarahilah mereka. Dan sesungguhnya menziarahi mereka adalah seperti mana kita berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama tadi hadis hasan, rawahu Bazzar. Hadis yang kedua hadis hasan, rawahu Abu Nu'aim. Rawahu Abu. Baik. Kalau kita perhatikan dalam unsur ziarah menziarahi, unsur ziarah menziarahi, kita dapati bahawa dengan seseorang itu bersalaman, seseorang itu bermuka-muka, bermuajah antara satu sama lain, maka akan yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada mukanya sebelum dia meninggal dunia. Orang yang suka bermuajah kepada manusia, ziarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang suka memberikan salam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan lidahnya itu menyebut perkara yang baik, tidak keluar daripada mulutnya kecuali yang baik. Jadi biasakan dengan baik, biasakan dengan perkataan yang baik, biasakan dengan fikiran yang baik, biasakan dengan makanan yang baik, biasakan dengan pergerakan yang baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi yang terbaik. Baik, cukuplah kita setakat itu tuan-tuan untuk pagi yang mubarak. Baik tuan-tuan, saya ada beberapa faedah yang saya nak kongsikan. Yang pertama, sebelum ni saya dah ada menggarap satu kitab namanya 1001 Sunnah Salat. Tapi sampai sekarang saya tak mencetak, sebab hati saya kata tak boleh cetak. Dia gitu je. Hati kata tak boleh cetak, relax. Kenapa ni ya Allah, kenapa tak boleh cetak ni? Hei, kamu cerita solat, wuduk mana? Saya tersedar kat situ. Wuduk mana? Jadi saya kata okeylah, saya buat wuduk. Maka 4 bulan, 5 bulan baru ni, maka terhasillah satu buku, kitab yang terbaru saya, 313 Sunnah Wuduk. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan cetak dulu wuduk dulu. Ada wuduk baru salat, kan? Mengikut insya-Allah. Baik tuan-tuan, siapa-siapa yang ada
siapa-siapa yang berkeinginan untuk menjadikan saham akhiratnya, insya-Allah bolehlah menderma untuk mencetak buku, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita buka soalan. Okey, faedah saya dah bagi faedah. Dalam kita membasuh telinga, faedah buat ni. Dalam kita membasuh telinga, mana dalil para ulama mengatakan telinga itu perlu dibasuh sehingga 15 kali? Telinga itu perlu dibasuh sebanyak 15 kali. Yang pertama, apabila kita membasuh muka, muka adalah muwajahah, semua yang berhadapan. Jadi telinga ni masuk kan? Nampak tak kat muka? Telinga ni kita nampaklah sebab dia berhadapan. Betul? Jadi atas dasar bahasa Arab kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh akan muka kamu. Maka muka dalam bahasa Arab semua yang berhadapan, semua yang bertentangan ni, maka telinga termasuk di dalam muka. Boleh faham? Telinga termasuk di dalam muka. Jadi dibasuh berapa kali? Kita basuh muka berapa kali tuan? Okey. Ini saya nak datangkan macam mana cerita datang 15 ni. Siapa? Siapa? Yang kedua, apabila kita basuh, kita menyapu kepala. Okey, menyapu kepala. Bila kata menyapu kepala, datang sebuah hadis Nabi SAW sebut al-udhunani minar ra's, dua telinga daripada kepala. Dua telinga daripada kepala. Jadi di mana belakang dia? Yang ini belakangnya, ini zahir dia. Ini belakang, ini zahir. Jadi yang ini terkena dalam kepala dengan muka, yang ini yang belakang ni terkena dengan kepala. Jadi kita dah basuh kali 6 kali. Setuju? Ketika muka 3, ketika kepala 3. Ketika telinga, lepas kepala apa tu tuan? Telinga kan? Okay. Ketika telinga 3 kali. Ketika tu lah waktu dia 3 kali. Dah berapa dah? 9. Datang sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya Aisyah, ya Rasulullah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sungai daripada sungai syurga yang namanya Kautsar. Dan sungai ini mampu didengari oleh umat aku desingannya, desingan sungai tadi. Macam mana ya Rasulullah? Ketika mana kamu wudu, masukkan jari kelingking kamu ke dalam lubang hidung, lubang hidung, lubang hidung.
air sungai Kautsar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah berapa kali? 3 kali. Bila 3 kali dah berapa dah? Dah 12. Setuju? Baik. Para ulama mereka datangkan berjaga-jaga, ikhtiar. Jadi mereka buat macam mana? Mereka letakkan sabar, letak air, mereka buat. Jadi dinamakan istirhar. Jadi dulu para ulama, Nabi SAW, para sahabat, mereka datangkan menyapu kepala tu hanya sekali. Jadi apabila mereka menyapu kepala, sekali jalan. Sekali jalan. Jadi lepas tu mereka tak basuh lah. Lepas tu mereka tak basuh. Jadi ada ulama, ada Nabi SAW lakukan 2, ada Nabi SAW lakukan 3, ada Nabi SAW lakukan hanya 1 basuhan memadai. Jadi kesemua dalil-dalil ini ada saya sebutkan dalam kitab saya untuk saya terangkan macam mana datangnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 15 kali disunnahkan seseorang untuk menyapu telinganya. Kenapa? Nak dapatkan bunyi desinan air sungai Kautsar perlukan kepada 15. Bagaimana pula nak dapatkan syurga yang benar-benar? Agar berapa kali yang perlu kita basuh telinga kita. La ilaha illallah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan telinga kita semua daripada segala perkara-perkara yang menyebabkan suka kepada yang jahat, suka kepada yang nara, tidak suka kepada yang halal, tidak suka kepada yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan telinga kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita buka soalan. Ustaz, yang surah Al-Qalam tadi kan, ayat 17 yang 3 tadi, adakah itu asbabun nuzul tentang kita cerita tidak selera? Tak, yang ayat Al-Qalam tadi, adakah ada asbabun nuzul pada cerita 3 saudara yang Ustaz cerita tadi? Itu memang cerita je lah. 3 saudara itu memang cerita je lah. Maknanya berdasarkan surah Al-Qalam tadi lah. Ya, saya cerita saya tu bukan saya nak ambil cerita tu. Saya nak ambil persaudaraan tu je sebenarnya. Tajuk saya, cerita saya adalah hadis saya ni. Tapi nak ambilkan cerita persaudaraan. Kerana persaudaraan tu semua tadi mampu menguatkan kekuatan Islam. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekarang dekat Palestin. Mesir out, Jordan out, Syria out, Iraq out, Morocco out, Libya out, Tunisia dengan Aljazeera, dengan Yaman, Lebanon, itu dia yang sokong. Lain semua nak mematikan Palestin. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka pecah? Islam semua la ilaha illallah, semua la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan pecah? Sebab tidak ada persaudaraan.
menetap persaudaraan? Waalaikumsalam. Ziarah. Selalu ziarah. Mudah-mudahan kita terjadi. Ustaz, kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang tak reda dengan ziarah. Apa tu? Dia tak reda, dia tak kata kalau boleh tak jangan datang melawat sama kita orang sakit. Tidak menerima lawatan. Ini maksudnya orang yang sakit tu dia tidak menerima lawatan orang. Dia tak nak terima. Ada setengah orang dia ini betul. Ada setengah orang. Ini saya tengok depan mata kadang-kadang. Kemuliaan manusia Allah Ta'ala tunjuk di dalam kehidupan. Kehinaan manusia juga Allah Ta'ala tunjuk di dalam kehidupan. Allah Ta'ala muliakan manusia. Kita akan lihat manusia tak semua suka pada manusia. Allah Ta'ala tak suka pada satu makhluk, kita akan lihat orang semua tak suka kepada makhluk. Kemudian dia datangkan dengan cara yang sangat-sangat rasional kena pada orang tu. Orang tu sifat tak suka kawan orang tu sifat tak suka ini, tak suka itu. Jadi ketika dia meninggal pun dia seorang-seorang je. Ketika dia sakit pun dia seorang-seorang je. Sebab apa? Dia jenis tak kawan orang. Tapi kalau dia jenis, bukan dia ada setengah orang, dia jenis tak pandai cakap, tapi dia suka kawan. Ada setengah orang memang dia tak nak, dia tak bagus. Tapi kalau ada orang yang dia memang tak pandai cakap tapi dia suka kawan, dia cakap dia jenis macam malu, dia cakap apa sebagainya, itu tak apa. Kita akan lihat ketika mana dalam perjalanan kehidupan dia, kita akan lihat. Saya lihat ayah saya jadi seorang, dia tidak, ayah saya ni cakap putih, dia tak cakap Melayu. Dia duduk Singapura. Jadi surau tu semua cakap Melayu, surau semayang tu. Jadi ayah saya ni cakap putih, jadi dia kurang lah cakap dia sikit dia. Jadi dia tak banyak kawan dia tak banyak kawan, tapi surau semua kenal, satu-satu selayang tu semua kenal. Aziz Cash, dia buat rumah cash, dia buat apa semua cash, yang hutang. Aziz Cash macam. Baik tuan-tuan, ada soalan ni? Ada soalan? Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'hamdika alladhi yanfa'una wa bi rabbina wa bi ayatina wa kharabatina wa dinina ma'a kutubi wa lakam. Rabbi wafirna wa wafirna wa qadrina wa lana karana wa sutur kula halalan daima wa akhina atqiya wa lana ahbabu khairin wa kulli ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم بنا من كلام وموضعنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله كرش المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى ال الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu lagi dan satu lagi. Saya jangan dulu.
satu lagi faedah. Tak tahu saya dah bagi ke belum, saya tak tahu. Kalau belum, saya bagi. Kalau dah, tak apa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita baca kan? Datang dalam 5 riwayat. 5 riwayat sahih, 5 riwayat 5 keadaan. Yang pertama, datang dalam keadaan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas wudu datang subhanakallahumma wa bihamdik juga selepas salat. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik juga datang dengan riwayat dibaca ketika mana seseorang selesai daripada Sadaqallahul Azim. Selepas membaca Al-Quran. Berapa dah? 3 kan? Yang keempat dibaca pada majlis ilmu. Sekali kita baca tadi. Yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, kalau kita biasanya tak cukup makan kat depan, kat surau, kita nak juga mengerti kat sini. Bila kita mengerti, tu 2-3 orang tu, dalam kita berborak-borak tu, kita borak apa? Kau macam mana pastikan kau? Hari ni kau naik pastikan ke tak naik pastikan? Kau naik bukit ke tak naik bukit? Kau turun ke tak turun? Hari kau naik motor tak? Hari kau ni ke? Macam-macam. Kita akan cerita macam-macam, betul tak? Tak ada masalah, cerita tu mubah. Semuanya tak ada masalah pun. Tapi membuatkan kamu lalai dan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tu kata Nabi SAW ni, dalam semua hadis ni, satu hadis ni diajaib sikit, satu je hadis ni. Dia kata, Nabi kata, barang siapa yang membaca, kalau semua ni kata contohlah, semua kita tengah main bobi, semua kita tengah borak-borak, kemudian satu seorang daripada yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdik sampai habis, kemudian dia bangun, semua yang ada di sini, semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu untuk majlis lara. Jadi tuan-tuan, saya satu faedah tuan, anak-anak kita pun macam kita juga. Anak-anak kita pun suka lepak dengan kawan dia orang juga. Okey, berikan izin lepak, tak ada masalah. Pastikan cakap dengan orang, lepas nak bangun tu baca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa ketika mana dia duduk tu tak ada rahsia-rahsia, semuanya dapat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.